letak kaki dalam okey, apa nama ni? Okey, apabila saya letak kaki dalamnya, dua perkara yang saya sedar saya perlukan. Saya kena melangkah, melihat ke depan, maksudnya saya mula start belajar, dan yang kedua, saya melihat sejarah. Saya melihat belakang balik. Saya belajar sejarahnya balik. Jadi ada dua benda, yang belakang dan yang depan saya ceritakan. Itu pada saya menjadi satu kekukuhan kepada kita. Contohnya kalau saya terlibat dengan Dikir Barat, contoh. Okay? Bila saya mula saja Dikir Barat, sampai saya teruskan ke depan Dikir Barat, saya mula mengkaji sejarah latar belakang Dikir Barat, kenapa diwujud, bagaimana diwujud, sebab-musabab kenapa ketika itu keperluan diwujud. Jadi apa saja dalam bidang baik penulisan, baik lakonan, baik apa, apabila saya letak kaki belakang tu baru saya datang ke. Ya. Minta maaf ya sebab ada yang macam putus-putus tadi. Okey. Boleh untuk bagi pihak peserta balik, boleh kita mula balik yang dari latar belakang yang tidak bermula latar belakang yang berakademik. Alright. Okey. Baik. Okey, minta maaf minta Okey, tak apa. balik. No problem. Terima kasih. Inilah saya bagi pihak pada penganjur, saya bagi balik pada Cik Sabri Yunus. Okey, terima kasih. Okey, baik. Baik. Macam saya katakan tadi, mungkin tak dengar, tak apa, saya ulang balik bahawa saya sangat takut untuk berhadapan dengan yang bentuk yang dinamakan kelas macam ni, sebab kelas memerlukan satu keilmuan yang sangat luar biasa, sangat besar pada latar belakang orang yang mengajar di dalam kelas itu. Tapi itu bukan saya sebenarnya, sebab saya adalah latar belakang seorang pelajar yang tercicir, yang malas, yang SPM hanya 3, dan masuk ke tingkatan 6 hanya membekalkan 2 kredit 2 dulu saja, tetapi STPM saya sampai hari ini saya tak pernah pergi tengok resultnya, saya tak tahu apa kesudahannya. Tapi yang penting apabila saya buat sama selama ni, kerja apa yang saya buat hari ini, baik saya tidak pernah ada latar belakang pengajian yang khusus, tidak ada secara pengajian yang formal. Itu dia maksudnya. Apa saja yang saya buat hari ini, apa saja yang dianggap saya anggap saya berjaya hari ini adalah saya tidak pernah belajar secara khusus. Tetapi ada benda yang saya tekankan apabila saya meletakkan kaki saya dalam proses apa yang saya nak buat itu. Apabila saya letak je kaki saya ke dalam, contohnya bagi seni Dikir Barat. Apabila saya letak Dikir Barat, walaupun saya tak pernah belajar apapun sebelum ni, semuanya, tapi semuanya harus ada minat, berbekalkan dengan minat saya semuanya. Kalau tak ada minat, langsung kita tak masuk pun. Bila saya letak dengan minat saja, selain daripada saya belajar yang ke depan, apa akan berlaku, apa yang jadi, apa yang harus kita buat ke depan, apa membina yang ada di depan, saya terus patah balik sejarah di belakang. Ini sangat penting dalam apa bidang sekalipun pada saya. Sejarah Dikir Barat berlaku di mana, kenapa dibuat, macam mana diwujudkan, apa kesan dia, apa peranannya, apa peranan. Begitulah juga apa bidang yang lain pun sekalipun. Contohnya saya pelukis. Mula-mula saya bekerja sebagai pelukis dalam bahasa. Saya tak pernah masuk kelas melukis. Apakah sedikit bakat. Tapi bila ada di sana 48 orang pelukis depan saya mula belajar melukis, mengenal melukis dari situ, dan patah balik pada sejarah, cari buku-buku dan tentang lukisan-lukisan awal yang dunia siapa yang pelukis-pelukis yang hebat ketika dulu, ketika munculnya sebagainya. Apa sahaja saya buat macam itu, termasuklah saya berlakon, saya menulis skrip, saya mengarah dan sebagainya, tidak ada khusus. Itu latar belakang yang pertama saya. Jadi apa yang boleh saya katakan hari ini, apa yang kita buat ni, kalau kata dalam penuhnya kelas ini, barangkali yang lebih baik pada saya, barangkali saya berkongsikan pengalaman yang saya lalui itu, dan apa yang setelah saya proses apa yang saya lalui dan apa yang saya pegang di dalam proses bercerita, khususnya menulis skrip, apa keyakinan saya pada metod-metod yang macam mana. Baik. Kalau kita tengok di sini, kita tajuk yang diberikan kepada saya adalah tema, genre dan juga treatment ya. Memang betul, kalau kita pergi mana-mana sekalipun, orang akan mulakan dengan tema. Apa tema kita nak buat, genre apa yang kita nak pilih, kan? Itu menjadi sangat penting. Tetapi oleh kerana saya bukan yang datang daripada disiplin pembelajaran, jadi saya tidak meletakkan itu keutamaan kepada saya. Alright, saya tidak meletakkan keutamaan. Saya tidak bermula dengan memilih apa yang dikatakan tema ataupun genre itu sendiri. Pada saya, kalau saya nak memilih benda-benda macam tu, saya jadi akan untuk saya akan terikat dengan tema-tema yang dah sedia ada.
Okey. Dan kita difahamkan bahawa tema yang ada ni tak banyak pun. Kalau mengikut belajar sastra sikit dulu masa tingkatan 6 tu sikit. Untuk masa dia ada 7 tema, katakan dikatakan 7 tema. Ada dalam ilmu pembelajaran baru ni ada 4 tema, dia pecahkan. Jadi tema tak banyak. Uh, ada yang kata tema cinta, tema agama, ada medi dan sebagainya. Ada juga yang katakan tema kemanusiaan. Okay? Tapi pada saya, kemanusiaan itu menjadi semua tema tu. Semua cerita adalah tentang kemanusiaan. Jadi apa saja tema yang ada adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu patut pada saya harus terkeluar daripada yang dikatakan tema, sebab sebuah cerita mesti ada tentang kemanusiaan. Baik apa cerita sekalipun, wak imam watak dia kartun, wak imam watak dia binatang, wak imam watak dia pokok pun mesti dia bercerita tentang kemanusiaan. Jadi oleh kerana itu saya rasa apa saja cerita yang buat mesti ada nilai kemanusiaannya. Sama ada berat atau tidak, besar atau tidak kita sentuh. Saya kalau bila saya nak mulakan menulis, saya bukan saya mencari cerita sebenarnya. Kalau pada saya mencari ini satu benda yang susah kita nak jumpa kan, sebab kita mencari kan. Tapi selalunya saya akan jumpa dulu dengan satu benda yang lalu saya kata, oh aku nak buat cerita ni. Aku nak buat cerita ni. Itu dia. Kenapa jadi macam tu? Sebab saya melihat semua yang ada di sekeliling kita ni kadang-kadang ada nilai-nilai cerita ni. Dan ada satu yang tertarik pada saya. Okay, cerita ni harus aku angkat. Okay. Jadi saya tidak bermulakan aku nak menulis tema apa. Aku nak buat genre apa. Saya tidak itu. Sebab antara tema dengan genre ni pada saya adalah satu perbezaan yang sangat tipis, yang sangat kabur. Kadang-kadang kita boleh genre boleh termasuk dalam tema genre, walaupun dia ada dinding dia yang mana genre dan mana tema, tapi dalam proses kita menulis kadang-kadang kita termasuk antara tema dengan genre, kita sudah jadi kabur. Jadi saya lupakan kedua benda tu. Jadi saya fokus kepada cerita, apa cerita yang saya nak tuliskan. Aku nak cerita tentang apa contohnya, tapi bukan tema apa. Tapi selalunya bukan saya bertanya aku nak cerita tentang apa, selalunya macam saya kata tadi, satu benda yang melintas saja, okey aku nak cerita benda ni. Pada saya dalam konteks kita hari ini, tidak lagi kita harus berfikirkan kita nak menulis cerita apa ataupun kita mencari cerita. Yang penting pada saya adalah bagaimana nak bercerita. Okay, bagaimana kita nak cerita. Contohnya, apa saja benda mungkin jadi cerita, tapi bagaimana kita nak bercerita. Sebab bagaimana kita nak bercerita itu menjadi penting. Itu yang menjadi perbezaan antara setiap cerita yang ada. Tema mungkin tidak berbeza sebab kita akan dekat dengan tema yang sedia ada. Tapi bagaimana kita bercerita, itu menjadi sangat penting sekali. Dalam proses bagaimana kita bercerita. Sebab orang akan melihat cerita ni macam mana dia pergi, macam mana dia berjalan, macam mana orang ni bercerita. Cerita yang sama tetapi bezanya macam mana kita nak bercerita itu. Bahan sekeliling, pada saya untuk nak menulis cerita yang baik, kita mencari bahan sekeliling di sekitar kita, di sekeliling kita yang kita boleh tangkap cerita-cerita di sekeliling kita, sangat penting. Selalunya penulis-penulis kita, penulis muda, selalunya dia melupakan hak sekeliling dan dia menganggap hak sekeliling itu bukan cerita. Sebab oleh kerana dia selalu melalui hari-hari, proses hari-hari, dia lalui benda itu jadi biasa, jadi dia tidak anggap itu sebagai satu cerita. Dia lebih gemar duduk merenung, mencari ilham di depan meja, depan laptop, ataupun dia keluar tempat yang aman, damai, bawah pokok atau bukit dan sebagainya, dia merenung, meminta ilham, seolah-olah meminta datang kepada Tuhan, daripada Tuhan secara laduni, secara ilham, merenung secara laduni. Jadi bukan lagi begitu pada saya dalam sekarang ni, sebab Tuhan memberi kita ilham banyak di sekeliling kita. Dia tidak akan datang macam wahyu kepada kita. Dia sudah sediakan di sekeliling pada kita. Itulah
ilham yang telah diberikan kepada kita, cuma macam mana kita bijak menangkapnya. Dan pada saya ada lebih baik sekiranya kita menyantuni secara lebih dalam apa yang berlaku di sekitar kita, di sekeliling kita saja. Sebab banyak, kalau kita duduk menung, kita akan cari benda-benda yang sangat besar. Kita cuba, kononnya cerita ni benda yang harus besar menjadi satu cerita. Tapi bayangkan, kan bila kita, satu benda gagasan yang sangat besar dalam pemikiran kita, kebanyakannya kita tengok apabila siap dia jadi kecil cerita itu. Alangkah baiknya kalau satu benda yang sangat kecil, apabila siap dia jadi sangat besar untuk kita hantarkan kepada masyarakat kita, kepada penonton kita, kepada bangsa kita. Itu adalah lebih baik daripada kita fikirkan satu gagasan yang besar. Tetapi apabila dia jadi kecil, dia tak kesan dan beri makna pada karya-karya kita itu sendiri. Itu dalam persoalan memilih tema atau pokok. Kan. Yang pentingnya kita menjadi cerita yang baik. Aku nak bercerita dan cerita ni aku tahu sangat baik. Cerita ni harus sampai kepada penonton. Harus ada kesedaran kepada penonton. Okay? Harus ada memberi kesan kepada tontonan mereka melalui satu cerita yang baik. Cerita yang baik ini dia sangat subjektif sebenarnya, kan? Sangat subjektif. Tapi macam mana seorang penulis itu harus mengenal erti cerita yang baik itu sendiri. Dia harus tahu macam mana cerita itu harus jadi baik. Okay, itu memang kerja-kerja dia untuk nak mengangkat satu cerita yang dia fikir mungkin berlaku sedikit saja, mungkin daripada satu lintasan pemikiran, mungkin daripada satu lintasan kejadian yang berlaku di depan dia, dan macam mana dikaitkan dengan kejadian yang lain, dan akhirnya dia dapat menyusun sebagai satu cerita, menghantarkan satu pemikiran kepada penonton dan sebagainya. Itu dalam kalau dikatakan dalam konsep saya memilih cerita dan tema dan genre sekaligus saya adunkan. Genre, tema, saya adunkan cerita. Saya memilih cerita, apa yang kita nak cerita, apa yang patut kita hantarkan kepada penonton. Itu yang saya lalui. Besar kecil yang sebuah cerita akhirnya menjadi akhirnya datang daripada bagaimana kita bercerita saja. Kalau kita melihat sebuah satu benda yang sangat besar, krisis yang sedang berlaku dalam negara kita, dalam keluarga, masyarakat kita, tapi kalau cara kita bercerita itu dia menjadi sangat kecil, sangat sampai akhirnya cerita itu menjadi kecil juga. Tapi bagaimana kalau kita mengangkat sebuah cerita yang sangat kecil tentang contohnya kalau boleh saya katakan, ya kita ambil drama filem yang biasa semua orang tengok, khususnya penulis kan, senang untuk dapat. Satu ketika dulu kan Iran keluar cerita tentang kasut cedera Heaven kan. Okey, ini satu contoh cerita yang kecil, tetapi dia menjadi besar bila dah siap. Dia menjadi kita akhirnya isu yang dihadapi oleh satu keluarga saja, isu keluarga saja, isu dua orang adik-beradik saja, akhirnya macam mana kita melihat itu menjadi satu isu Iran. Contohnya. Maksud saya satu benda yang kecil yang kita tak sedar, masalah kasut dia. Kalau kita sekarang ni kalau saya cerita kita tak fikir pun alah itu bukan cerita tu. Kita fikir kan. Lalu kita fikirkan selalu cerita tu yang sangat besar, konflik dia masuk macam ni, ada subplot dia macam ni, subplot dia macam ni, baru kita menggambarkan sebuah cerita. Tetapi tidak berkemungkinan dia akan menjadi sebuah cerita yang sangat selalu. Kalau kita tidak susun dengan betul, kalau kita tidak kita tahu dalam keadaan kita sekarang banyak perkara yang menjadi menghalang untuk kita melahirkan sebuah cerita yang begitu, dan dalam keadaan terhad kreativiti seorang penulis itu harus juga kita sandarkan, bukan sekadar kita kata nak melepaskan idea saja. Itu bagus dalam konteks sebagai penulis, real penulis, kita harus keluarkan saja idea kita, tapi idea yang banyak ni juga sangat berbahaya kita. Kalau kita datang kepada saya, saya ada idea, jangan fikir benda itu sangat bagus. Tunggu dengar apa dia cakap. Kadang-kadang idea itu menjadi sangat bahaya dan sangat menjahanamkan lah. Kerana sebab idea yang penting sekarang ni bukan idea, tetapi macam mana kita nak menjana idea itu sendiri. Itu lagi penting daripada sebuah idea itu sendiri. Okey. Mengantarkan karya-karya kita kepada penonton tadi,
pada saya jangan fikir semua orang fikir mesej kan, banyak kan apa mesej yang sampai, apa mesej kita ni, ini menjadi satu ikatan kepada penulis, terikat dengan harus ada mesej. Kalau yang berfikir untuk menghantarkan sesuatu, kalau yang langsung tak fikir lagi tu, dia kata aku tak boleh apa pun, dan cerita korang suka, okay, dan itu saja. Itulah konsep lagi tu lah ya, kalau yang mengambil konsep asal orang suka dia cerita aku tak apa, dia macam pelawak yang hanya fikir asal orang gelak aja lawak tu, itu sangat bahaya kan. Jadi yang saya katakan tadi adalah apa nama ni, mesej tadi, asal nak mesej pun masalah juga kan. Kalau kita syarat dengan sangat mesej pun apa akan jadi dengan cerita tu kan. Tetapi pada saya menghantar pemikiran, sebab sejak sekali itu harus ada pemikiran, dia harus ada gagasan dia. Daripada pemikiran dan gagasan yang kita hantarkan itu mungkin dia menjelmakan mesej-mesej secara sendiri. Kalau kita memikirkan maksud dia takkan keluar. Contoh bagaimana kalau kita nak lukis sebuah logo syarikat dan logo apa namanya, kalau kita memikirkan dulu justifikasi pada logo itu, takkan lahir logo kita yang cantik. Tetapi kalau kita lukiskan logo, justifikasi itu dia datang kemudian. Jadi macam itu mesej itu dia akan datang kemudian, ada di mana-mana pada pandangan saya. Okey, macam saya kata, cerita yang baik tadi sangat subjektif. Jadi sebagai penulis, yang pertama, macam saya sendiri kalau saya nak menulis, saya akan tanya dulu dari saya. Ataupun kalau saya jumpa dengan penulis-penulis yang lain yang datang dengan skrip dengan saya akan tanya dia, kenapa kau nak tulis cerita? Sebagai pengarah juga, saya akan tanya diri saya, kenapa kau nak mengarah cerita ni? Jadi, sebagai penulis, patutnya dia bertanya diri dia, kenapa aku nak tulis cerita ni? Kalau tidak ada jawapan kenapa, baik jangan tulis. Okay, sebab kita harus tahu jawapan dia, kenapa kita tulis. Adakah kita semata-mata nak cari makan, ataupun aku saja minat dengan cerita ni, ataupun aku tulis buatkan aku jadi popular dan sebagainya, atau apa sebenarnya kita nak hantar cerita ni. Baik. Pada saya, yang pertama, kenapa nak tulis cerita ni? Sebab aku nak kongsi pemikiran cerita ni. Yang aku nak menghantarkan pemikiran aku melalui cerita ni kepada penonton. Ada gagasan tertentu yang aku nak lontarkan, aku nak balingkan kepada penonton. Sebab sebagai penulis, pada saya kita harus di depan kepada penonton, di depan kepada orang ramai. Aku tak akan tulis kalau yang orang ramai nak. Aku akan tulis hanya pada orang ramai yang perlu. Okey, mungkin kita tak jelas juga. Artinya, apa yang orang perlu dan apa yang nak sangat berbeza. Kalau penonton nak, macam-macam dia nak. Kalau kita penulis, kita ikut apa yang orang nak, sangat bahaya kita. Aku buat cerita ni sebab yang ni sekarang orang nak tengok. Okey, pada saya sangat bahaya. Orang ramai nak tengok ni. Okey, kalau kita ikut orang ramai nak tengok, katakanlah kita ada 1,000 orang. 1,000 orang yang berbeza tau. Habis di mana kita di situ? Tapi kalau kita kata aku nak tulis sebab aku fikir ini yang orang ramai perlu tahu. Jadi kita hanya buat cerita kita saja, kita tak buat cerita orang. Dan orang ramai perlu tahu apa pemikiran kita. Bukan kita. Itu pada saya peranan seorang penulis yang sebenarnya. Sebab dalam penulis itu bukan penyalin semata-mata cerita. Harus ada pengisian tertentu dalam cerita kita, apa yang nak sampaikan. Mungkin cerita itu sangat biasa melalui satu watak, satu karakter yang biasa. Tetapi apa sebaliknya, apa yang sebenarnya, ini kita pinjam saja, kita letak latar belakang dia, kita letak latar watak dia, tetapi apa sebenarnya yang kita nak cerita. Jadi saya kalau dapat skrip, selalu saya akan tanya, kenapa kita cerita ni? Yang kedua, apa sebenarnya yang kita nak cerita? Kalau tak ada sesuatu di sebaliknya, cerita tu akan menjadi kosong saja, walaupun cerita nak buat cantik, orang bergerak, orang berjalan, orang cerita, orang bergaduh, orang apa, sekadar satu cerita. Tapi apa di sebaliknya pemikiran yang kita hantar, di sebalik sebuah cerita itu, yang mungkin sangat berlainan.
Kalau tengok contoh semalam, saya buat satu, 2 malam lepas tu ulang balik satu tiga panjak 7. Sebuah drama saya berjudul Panjak 7. Okey, Panjak 7 ini saya ilham itu datang pada saya ketika itu pergolakan dalam politik kita. Masa PH ambil Tun Mahathir jadi Perdana Menteri dalam 2018 ke 2019, saya nampak sangat bobrok kelemahan-kelemahan yang ada pada anggota kabinet kita. Sedangkan Mahathir adalah seorang tokoh negarawan yang sangat hebat, pengalaman yang sangat luas, telah membawa Malaysia ke mercu kejayaan satu ketika. Tetapi apabila dia mengambil kedua, saya melihat masalahnya adalah orang-orang bawah Mahathir. Iaitu saya letakkan situ kesilapan Mahathir adalah memilih kabinet-kabinetnya. Okey, lalu saya bawa pada satu cerita Panjak 7. Panjak 7 ini mengisahkan seorang dalang wayang kulit yang sangat hebat, yang sangat ternama. Sehebat mana dia pun, dia memerlukan panjak dia, orang bawahnya, pemain-pemain muziknya, pengganti-penggantinya adalah orang yang hebat, orang yang boleh berfikir untuk memajukan dia oleh bersatu, tidak ada dengki, tidak ada masalah. Jadi saya gambarkan melalui cerita ni. Jadi sebenarnya cerita Panjak 7 adalah cerita politik. Begitu. Artinya pada saya meminjamkan wayang kulit itu, tetapi saya nak cerita sebenarnya adalah cerita politik. Jadi sebuah percintaan harusnya pada saya ada nilai-nilai yang begitu di belakang sebuah cerita. Tidak menjadi kosong semata-mata. Wah, memang cerita apa sekalipun. Pada cerita-cerita pun apa sekalipun. Baiklah. Macam saya kata tadi, langkah penulis ini selalu berada di depan pada penonton. 2 langkah ke depan sekurang-kurangnya. Macam juga apa saja pun apabila pemimpin sekalipun, dia harus ada 2 langkah di depan rakyat dia. Penulis juga dia harus jadi pemimpin pada pemikiran sebenarnya. Dia tidak boleh melukis menjadi penulis upahan. Ini penulis upahan ni taraf dia penulis petition yang duduk di tepi jalan di JPJ ke custom ke untuk isi borang form dan sebagainya. Itu adalah penulis upahan, kan dia tulis apa yang suruh saja, tapi penulis harus bergerak sebagai sebagai gagasan baru untuk orang-orang berfikir. Jadi oleh kerana itu penulis harus lebih sensitif keadaan sekeliling. Kalau orang biasa melihat satu benda, berlakunya benda itu sebagai benda biasa, penulis harus sensitif, dia lebih lagi melihat kepada orang lain. Dia harus, pakernya harus lebih. Selain daripada paker lebih, dia harus merayau ke dalam situasi itu, harus lebih. Melihat gambar kah, melihat peristiwa kah, kan fikiran dia harus pergi mendalui dan merayau melihat. Sebab dia harus tengok semua benda ada sebuah cerita. Dia tengok sebuah manusia susuk itu buatlah sebuah watak. Itu untuk dan saya tidak percaya seorang penulis yang hanya piece-piece pada cerita-cerita orang lain saja. Tengok banyak filem, kemudian campurkan, tengok banyak buku, kemudian gabungkan daripada buku ni dengan buku ni, buku ni dengan buku ni, scene ni dengan scene ni daripada cerita-cerita yang berbeza. Saya tidak percaya pada benda itu seorang penulis. Pada saya sangat malang kalau macam itu. Peringkat awalnya tak apa pada saya kalau peringkat awal, tapi seharusnya dia mula berubah, mula mencari pendekatan yang lebih baik. Okey. Yang selebih pada itu, orang penulis pada saya dia harus rajin membacalah, baca karya-karya novel. Kalau dia penulis kalau tak minat dengan sastra, pada saya malang. Sebab ini kerja sastra. Penulisan adalah khas sastra. Cerita adalah sastra. Apa saja berkaitan dengan cerita pada saya adalah sastra. Jadi menulis cerita adalah sebuah karya sastra. Jadi kalau penulis dia kata aku tak minat sastra, pada saya dia malang lah. Okey, sebab daripada dunia sastra itulah yang akan membina, membentuk pemikiran kita, mengenal cerita, mengenal bercerita macam mana, mengenal perwatakan dan macam mana. Jadi sangat penting. Kalau sepanjang hidup dia tak pernah baca buku sastra, baca novel, pada saya malang sekali. Harus meminati dunia sastra, baru pada saya boleh menjadi penulis yang baik, juga boleh menjadi pengarah yang baik.
sebenarnya pada saya sudut pandang harus meletakkan sudut pandang yang berbeza. Penulis harus meletakkan sudut pandang yang berbeza dengan orang lain. Kalau orang awam atau penonton biasa melihat dari satu sudut pandangnya A, dari sudut pandangan A dia melihat satu peristiwa. Penulis harus pergi pada B, C, D dan juga mungkin A itu juga harus ada pada penulis sendiri. Supaya dia dapat meram. Contohnya bila saya katakan bila kita melihat satu peristiwa, kita melihat satu pandangan sudut pandang yang berbeza, kita mula cerita dengan watak-watak yang berbeza. Watak-watak yang berbeza yang boleh bertentang, berdebate, berbahas tentang apa satu benda yang dia tengok, satu titik yang dia tengok tadi itu. Dia tengok A, dia tengok B, tengok C. Itu menjadi ilham untuk kita menguatkan dialog kita. Untuk kita perkayakan pemikiran watak-watak kita. Jadi harus terbuka pemikiran kita. Kita boleh saja meniru. Kita boleh saja macam saya katakan dia, apa saja bermula dengan meniru itu okey, tak ada masalah. Semua juga melukis. Kita tak ada kita stroke daripada kampung Kecil Bilau. Tapi bila kita sudah menemui dunia pelukis yang banyak, kita melihat stroke demi stroke yang sangat cantik. Stroke A ni macam ni, stroke B macam ni. Jadi kita minat stroke yang mana kita raihkan stroke, kita meniru. Tetapi dalam masa yang sama akhirnya kita berjaya mengubah menjadikan stroke kita sendiri, identiti kita sendiri. Itu sangat penting. Jadi tak ada masalah kalau sekarang ni nak bermula dengan meniru, melihat cerita-cerita orang, tidak apa. Lagi satu, kita dibenarkan untuk mencuri. Tetapi menjadi salahnya apabila kita tidak tahu sorok apa yang kita curi. Curilah cerita daripada mana, tapi soroklah dengan lidah apa yang kita curi. Itu tak ada masalah. Masalahnya bila kita tidak sorok apa yang kita curi. Bukan masalah, akan jadi masalah juga pada apa yang kita curi itu sendiri. Ini harus kena sulam dengan bijak, dengan latar belakang yang saya katakan tadi, pengalaman yang kata tadi, membaca, mengenal budaya dan pemikiran kita sendiri supaya apa yang kita curi itu kita akan bawa ke dalam nilai-nilai budaya hidup kita sendiri. Jadi orang tidak kenal dan tidak perasan itu sendiri. Mengambil contoh apa yang Wei buat dalam Kaki Bakar, satu contoh yang sangat baik daripada cerpen Perancis. Dan tentunya budaya hidup Perancis, macam mana dipindahkan menjadi satu budaya orang Jawa melalui watak kakang Philip Saleh. Sehingga kita tidak terasa bahawa ini cerita dari luar, dan kita terasa bahawa ini isu masalah masyarakat Jawa, pemikiran orang Jawa melalui watak kakang itu. Itu maksud saya mencuri dan pandai sorok apa yang kita curi. Penting juga itu semangat. Baik, seterusnya apa yang kita katakan, saya nak cepatkan sikit supaya bagi ruang banyak bertanya. Bertanya itu lagi selesa kan. Sebab saya tahu apa yang kita boleh tahu apa yang peserta tahu, peserta nak, dan kalau tidak ada jawapan kita mungkin cari sama-sama jawapannya, kan tidak semua benda yang saya mampu untuk menjawab ya. Baik, dalam tajuk kita daripada treatment. Jadi saya sebelum saya membuat treatment, apa yang saya lalui adalah apabila saya dapatkan semua cerita, apa yang saya tahu apa nak cerita, saya tidak terus menulis. Saya tidak pernah terus ambil pen menulis walaupun saya mahu 2 baris ataupun menaik saya mahu baris. Sebab saya akan biarkan benda itu merayau dalam kepala saya dulu. Masak dan kepala dulu. Di mana saya pergi, dia akan saya bawa bersama. Saya bawa kereta, mana-mana saya gaulkan cerita dalam kepala saya. Mungkin nak lama sedikit situ masa saya ambil. Selepas itu baru saya tulis cerita apa yang bermain dalam kepala saya sekian lama. Baru saya start tulis. Saya tak tulis dulu. Yang pertama bila saya tulis, saya tak tahu kaedah apa, saya tak pernah jumpa sebab saya tak pernah belajar, tapi saya mengambil contoh macam ni. Bila saya nak start tulis tu sebuah cerita, saya selalu gambarkan saya start kereta. Saya keluar rumah saya, pagi tu saya start kereta. Saya tahu saya nak start kereta, start daripada rumah saya. Dan saya mesti tahu ke mana saya nak pergi. Contohnya, saya start kereta hari ini sebab saya nak balik Kelantan. Rumah saya di Pekala Cepa. Saya kena tahu tu. Okey. Lalu dalam perjalanan itulah baru saya plan. Okey, jam sekian aku sampai sini, minyak aku nak habis, aku isi minyak. Betul.
jam sekian waktu Zuhur, aku akan semua Zuhur di sini. Sampai tengah jalan lagi, aku ada seorang kawan, aku dengar berita 2 tahun lepas dia sakit stroke. Contoh singgah sekejap tengok dia. Pelan, akhirnya aku tetap sampai di Pegana Jepun. Baik. Maksudnya apa yang saya buat adalah, bila saya nak mulakan menulis, saya kena tahu. Saya nak mula macam mana, dan saya terus cari ending. Saya nak endingkan macam mana cerita ni. Barulah saya, kalau saya tak tahu ending, saya mungkin cerita saya sesat tengah jalan, kan mungkin itu berubah. Tapi kalau saya ending, apa yang berlaku tu saya fokuskan, saya binanya untuk ke ending itu sendiri. Daripada situ dah siap, dah lengkap, dah saya fikir bagus, baru saya start buat treatment dia. Okey, daripada treatment tu pula mungkin boleh berubah, mungkin juga boleh berubah. Tapi tak apa, sekarang kita dah ada dasar. Kemungkinan ending kita juga boleh berubah. Tetapi dengan kita dah yakin kekuatan cerita kita yang baru ni. Saya tidak terus tulis, saya tidak terus tulis. Jadi membina treatment. Baik, saya nak bagi satu contoh kan. Saya start cerita atau sebelum buat treatment ni, saya mulakan dengan satu perkara yang saya nak cerita tadi. Sebagai contoh sebab cerita Kita Bukan Anjing. Dalam Kita Bukan Anjing, okey, macam mana saya mencari cerita untuk sebelum buat treatment? Sebenarnya saya ini penting. Walaupun treatment sudah kata penting, tetapi kita mencari cerita yang kukuh untuk dijadikan treatment pada saya lebih penting juga. Kita Bukan Anjing ini adalah pemikiran saya yang sangat lama tentang satu istilah, satu ungkapan, satu pepatah, kiasan dalam bahasa kita, dalam masyarakat orang Melayu. Saya di Kelantan, tapi benda tu di luar Kelantan pun berlaku juga bila saya tanya, iaitu sedara anjing ataupun adik-beradik anjing. Dan saya sebenarnya daripada dulu lagi saya tidak setuju kenapa ada ungkapan adik-beradik anjing kepada dua beradik yang berlainan ibu. Bukan berlainan bapa. Kalau berlainan bapa yang berbeza, mak yang sama dipanggilnya adik-beradik anjing. Okey, saya menilai benda tu. Kenapa benda tu? Kalau ada bapa yang sama, ibu yang lain, dia kata adik-beradik, betul. Bapa sama-sama Ali bin Hashim, Muhammad bin Hashim adalah adik-beradik betul, walaupun ibu Ali dan ibu beza. Tetapi kalau Ali bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf, Ali bin Yusuf, Muhammad bin Dollah, tapi daripada ibu yang sama, Aminah. Jadi dua orang ini adalah adik-beradik anjing. Saya tak setuju benda tu. Jadi benda tu bermain dalam fikiran saya sekian lama. Satu ketika, satu kes yang berlaku pada sepupu saya, dua beradik ditangkap kerana kereta yang dijual, tak tukar nama, digunakan orang untuk mencuri lembu di Pahang. Jadi ceritanya adalah asal daripada sepupu saya ditangkap, dia dua beradik. Tapi ini satu cerita yang sangat menarik pada saya. Dia kesnya tak tukar nombor, nama, pasal jual kereta menyebabkan orang pakai dan orang mencuri lembu. Jadi bila ditulis nama dia dua beradik, nama kereta dan juga nama kita kata penjamin dia. Jadi dia ditangkap kedua-duanya itu. Dan mak dia yang sedang sakit, sangat terkejut dengan berita itu. Ini premis pertama saya. Lalu saya angkatkan dengan apa yang semarah selama ni, yang saya tak suka sekarang ni, kata adik-beradik anjing. Jadi saya ubah menjadi mereka tu adik-beradik anjing, adik-beradik yang dikatakan adik anjing. Jadi cerita tu bermula macam pencarian dia. Dan ada beberapa scene lain yang cerita-cerita yang real terlibat di depan saya dan sebagainya. Dan saya gabungkan dalam cerita menjadi Aku Bukan Anjing. Baik. Saya tidak pernah satu pun cerita dalam cerita tu ataupun cerita-cerita lain saya yang saya khayalkan. Cuma ada sedikit bila saya nak linkkan segala cerita-cerita betul yang saya kumpulkan, saya nak linkkan tu ada memerlukan sedikit khayalan supaya dia logik. Sebab cerita-cerita yang betul sebenarnya dia tak bergantung pada logik. Cerita yang benar, kejadian hari-hari dia tak bergantung pada logik, sebab kejadian hari-hari Tuhan yang buat cerita tu. Tapi untuk kita yang nak cerita, kita harus bergantung pada logik. Satu, yang kedua pula, habis saya gabungkan cerita ni, satu saya harus ada logik dia untuk link. Jadi itulah yang berlaku pada apa yang saya buat cerita Bukan Anjing. Daripada cerita Sanggup Belacur pula, yang saya buat cerita berlakon ni, saya buat cerita Metos. Cerita Metos legend yang berlaku di Johor satu ketika dulu, di mana
di mana cerita asalnya dalam bentuk metalis itu Siti Aminah ini sangat dibenci oleh masyarakat sekeliling kerana membunuh suami hingga ke 100 suami dan sebagainya. Sebenarnya 99 suami yang dibunuh ada, tapi saya jadikan 100 sebab saya tak nak sesuatu dengan sama dengan nama Tuhan, sama bilangan nama Tuhan. Baik. Okey, cerita asalnya orang benci watak ni sehingga dipanggil Siti Jalang. Okey. Tapi sebagai pencerita, haruskah kita nak buat apa, kena buat cerita? Orang dah benci dia, okeylah buat cerita benci juga. Apa makna, apa kelebihan kita sebagai penulis? Apa kita sebagai ada pemikiran dan gagasan sebagai penulis? Jadi di situ saya tukar mengambil cerita latar Siti Aminah yang membunuh suami untuk cantik. Itu saja saya pakai pun. Seluruh ceritanya sudah berubah sebab saya nak tukar cerita. Bila saya tukar cerita, saya tukar seluruh cerita dia. Saya nak tukar daripada orang benci kepada orang simpati. Kenapa saya memilih orang simpati? Sebab sebagai penulis kita harus ada pandangan yang lain. Kita tidak harus berpandangan sama dengan lain. Jadi kita harus memberi logik kita supaya orang terasa bahawa memang benar harus simpati dengan watak itu. Dengan latar belakang yang saya ubah, dengan sebab musababnya yang saya ubah menjadi baru. Okey. Itu juga pada saya peranan seorang pelukis tidak mengutip betul-betul, harus memberi satu pemikiran yang baru pada penceritaan kayak itu. Kalau kita tengok cerita Pok Ya contoh dia, ceritanya tercetus daripada gurauan-gurauan orang tentang ejaan Concorde. Ejaan Concorde tu satu ketika dulu bila wujudnya Hotel Concorde, jadi menjadi buruan-buruan orang membaca Hotel Concorde macam tu. Jadi daripada situ sekian lama terpendam dalam hati saya kelakar cerita tu. Benda ni. Jadi akhirnya apabila saya nak menulis cerita tentang dunia gangsterism orang Melayu di Kelantan yang bernama Jawa Melayu, saya harus memasukkan unsur atau nilai-nilai ke pemikiran dia yang tak sampai tu. Sebab latar belakang dia orang kampung dan sebagainya, dia ada benda yang dia tak sampai. Jadi okey, saya ambil cerita tadi dan saya masukkan dan masa-masa saya jalin dan saya gabungkan dalam sebuah cerita. Sebab saya nak cerita kau hebat macam mana tempat kau di Kelantan, apabila sampai ke Kuala Lumpur, ini dunia lain, daerah lain. Kau nak berjalan pun tak erti, kau nak makan pun tak erti, kau nak tidur pun tak erti, kau nak menyebut pun tak erti. Jadi kehebatan kau hanya tempat kau saja. Jadi bermula daripada situlah saya menceritakan cerita Pok Ya. Okey. Kalau tengok daripada satu kampung dua orang, satu kampung dua orang, contohnya, asalnya satu artikel cerita yang real, cerita sangat biasa. Satu kampung dua orang. Begitulah tajuk Harian Metro keluar. Beberapa tahun lepas. Saya gunting. Saya suka tajuk dan isu dia. Satu kampung dua orang, memang cerita tentang dua beradik betul di Kuala Lipis. Yang berlaku perpindahan, dia tak pindah. Tetapi ini sangat menarik ni. Ini satu cerita menarik ni. Tapi kalau kita ambil laporan dia saja, akhbar, dia tak jadi menarik, dia tak ada cerita. Dia jadi sebuah laporan. Dia tak ada isu. Jadi macam mana saya ubah, masukkan unsur-unsur lain menjadi sebuah cerita. Ini pada saya yang sangat penting sebelum kita memulakan treatment. Sebab apabila kita sudah masak yang ini, treatment kita akan berjalan dengan baik, dengan licin, dengan lancar saja. Kita dah tahu dah mana nak menggerakkan dia, mana nak menolak dia, mana nak bagikan dia. Yang penting dalam kepala kita, walaupun kita masih percaya dengan yang dikatakan 3 act tu, okay, sebab belum cerita tu kita masih percaya bahawa ada act 1, act 2, act 3. Tetapi kalau kita dah masak dengan cara bercerita, act 1, act 2, act 3 tidak payah kita tentukan. Dengan sendiri dia mengalir dan berjalan dalam cerita kita. Sesungguhnya saya cerita terang bahawa dah banyaklah saya buat skrip, dah banyak skrip, baru saya tersedar aku tak pernah fikir act 1, act 2, act 3. Baru sekarang baru saya nak mula, baru saya patah balik. Kena letakkan act 1, act 3. Lama banyak cerita saya, dah 20 lebih cerita saya tak letak pun act 1, act 2, act 3 sebab saya tak sedar. Saya tak sedar perlu ada. Tapi bila sekarang maksudnya okey kena ada. Ada baiknya jugalah bila saya dah mula sedar. Itu sangat penting juga pada saya. Tapi apa yang saya ceritakan, apabila kita sudah mahir dengan cerita, act 1, act 2, act 3 akan ada dan kita akan mengalir pada kita itu sendiri. Tapi sebenarnya sangat lebih bagus kalau act 1, act 2, act 3 itu kalau kita boleh letak minit. Kita boleh sedar minit-minit. Act 1 minit
berapa minit. Jadi minit kedua apa kita nak gerakkan sebelum pergi ke itu, apa yang berlaku minit kedua, apa yang berlaku minit kelima, apa yang berlaku minit 10. Dan pada itu apa yang berlaku minit ni, apa yang berlaku minit ni, apa yang berlaku itu dengan itu sangat lagi baik kalau kita boleh susun, kalau boleh kalkulate ada benda macam tu sebenarnya pada saya. Selain pada kita menyerahkan kepada secara semula jadi kita bercerita, tapi kalau kita ada kaedah-kaedah itu sebenarnya lagi bagus sebenarnya. Tapi mungkin saya sudah selamat untuk mencari kaedah macam tu kan, tapi saya sedang fikirkan juga macam tu. Satu lagi apa benda saya nak ceritakan pada anda, kalau kita menulis jangan fikir orang akan tegur ending kita. Selalu itu menjadi masalah pada menulis, betul kan? Cerita saya cuma baru keluar Anjak 7 boleh keluar semua suka, tapi kata macam tak puas ending. Atau mungkin nak sambung ending. Okay. Sebenarnya kita jangan fikir tu. Sebab ending kita kena tetap. Ending tu adalah pengakhiran kita nak bercerita. Kita dah memilih kita nak bercerita tentang apa. Bila kita ada ending cerita tu, ada ending cerita tu. Okey, sebab dalam kita belajar act 1, act 2, act 3, mesti ada penyelesaian, dia ada ending. Sama ada ending berjaya ataupun tidak. Jadi dah tentu cerita kita ada ending. Jangan risau kalau orang kata cerita kita tak ada ending, dia tergantung. Sebab percayalah bahawa sebuah cerita tidak pernah ending tergantung. Tidak ada satu cerita pun ending tergantung. Ya, sama ada kita nak sambung atau tak sambung cerita balik, boleh. Walaupun watak tu dah mati, kita boleh sambung lagi cerita itu. Percayalah, betul tak? Kita boleh macam-macam untuk cerita. Tidak semestinya cerita ni dia gantung supaya sama lagi, tak. Kita habiskan cerita itu di situ saja. Okay. Apa nama ni? Ending tu ending kita. Tapi kalau orang kata macam cerita panjang saya tu, kita nak tahu juga apa jadi dengan watak Kasim dengan Semah. Kawinkah mereka? Apa jadi dengan watak ni? Macam ni. Itu bukan apa yang kita nak cerita, bukan apa penulis nak cerita. Betul tak? Penulis nak cerita tentang Tuk Dalang tu saja. The ending dia adalah kehancuran Tuk Dalang. Ceritanya adalah cerita tentang kehancuran. Jadi kalau kita tambah lagi dia ni, akhirnya dia kahwin, kita terlari daripada apa yang nak cerita tentang kehancuran itu. Jadi jangan risau tentang ending. Kita harus sebagai ending, sebab ending apa-apa boleh berlaku pada dalam kehidupan kita. Kita tengah pergi beli ayam, bini tunggu kat rumah, balik bawa ayam dan motor pun aksiden mati. Kita tahu tak ending kita situ? Kan? Jadi apa-apa saja boleh jadi ending kita. Ending situlah. Tetapi yang menggerakkan orang lain itu cerita kita. Kalau ada yang nak macam tu, saya nak ending macam ni, saya nak ending macam ni, patut ending macam ni, beritahu dia itu adalah cerita anda, bukan cerita saya. Itu dia. Dan saya sebelum saya buka pada perbincangan, mungkin ada saatnya saya nak ceritakan bahawa saya sangat terkenal sebagai seorang pengarah yang akan merubah skrip. Banyak saya ubah skrip orang. Ini memang benar, saya akui. Sebab apa? Sebab saya tak jumpa lagi satu cerita yang saya duduk dan menulis, saya rasa wah, sesuai dengan saya. Sesuai, bukan suka tak suka, sesuai dengan saya nak cerita. Sebab saya kena tanya, kenapa aku nak mengarah cerita ni? Saya kena tanya penulis, kenapa aku nak mengarah cerita? Okey. Hanya ada 2 skrip yang saya tak ubah, tapi saya tambah sebab dia tak cukup scene saja. Iaitu skrip daripada Tan Sri Johan Jaafar. 2 cerita dia yang berjudul Ashura dan juga Olong. Okey, itu saya minta, saya izinkan dia, saya nak tak tulis balik sebab cerita tak cukup scene. Ashura 25 scene saya kena tulis balik semula sebab zaman Ashura disiarkan di TV 45 minit saja. Jadi saya terpaksa bertambah menjadi setengah. Okey, yang lainnya contohnya Buddhis Wali Jantan Sematan daripada teater Radin Nawawi, saya tulis balik semula walaupun dia dah tulis. Yang terbaru ada Amma yang melusiakan lagi, saya terpaksa tulis balik. Sebab kenapa saya tulis balik adalah ada benda yang saya rasa boleh pergi lagi. Malam Cucu Atuk, apabila saya dapat skrip Cucu Atuk, saya rasa kalaulah contohnya cerita dia Atuk merindui nenek, cucu menjumpa surat lama yang Atuk adalah surat daripada nenek dia dah meninggal, saya rasa cerita tu habis gitu. Tetapi kalau dia buka-buka, dia merasakan Atuk dia merindu nenek, dia jumpa surat lama tapi surat itu bukan surat nenek dia lah, ada orang lain. Kan dia ada cerita kan. Jadi itulah sebabnya antara kenapa saya menulis semula kebanyakan cerita yang ada, sebab ada benda yang saya rasa saya tak puas hati dan boleh lagi kita kembangkan cerita dia.
Baiklah, saya rasa setakat itu apa yang boleh kongsikan. Kemudian kita buka lah kepada pertanyaan. Sama-samalah kita cari jawapan kalau saya tak boleh menjawab. Apapun kalau saya menjawab berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya lalui saja. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih. Okey, Bang Sabri Yunus. Ada beberapa soalan juga dari kita punya chat di sini. Okey. Sebelum itu, okey, ada satu dari Insyirah tadi. Dia kata dalam chat, kalau kita lihat filem dan drama Korea banyak mengenai sejarah-sejarah lama negara tersebut dan berjaya menarik minat orang mengkaji sejarahnya. Di Malaysia, filem sejarah yang betul-betul menarik perhatian dia sebagai Insyirah ialah cerita Puteri Gunung Ledang. Pada pendapat Tuan Sabri, bagaimana cara terbaik ingin menulis cerita sejarah tapi dalam masa yang sama dapat menarik orang ramai lebih lagi generasi anak muda sekarang yang meminati dan mendalami sejarah? Baik, ini satu soalan yang pada saya sangat bagus lah. Boleh kita fikirkan bersama. Jadi apa pun saya jawab ni adalah mungkin apa yang saya terfikir saja kan. Mungkin tidak ada jawapan yang tuntas dalam perkara ini sebab ramai orang di luar sana cuba memikirkan tentang kaedah-kaedah apa yang sebenarnya yang kita nak buat. Yang pertama kalau kita lihat sini orang tidak berani buat cerita sejarah, banyakkannya orang tidak berani. Bukan sebab penulis, sebab penulis dia terikat dengan apa-apa, dia hanya ada idea saja kan. Penulis tak ada masalah, pada dia bagus, itu memang dia penulis. Tetapi apabila benda itu pergi pada producer, misal kata, dia tidak ramai berminat menulis tentang sejarah sebab dikatakan bahawa penonton kita tak berminat. Banyak cerita-cerita sejarah kita yang gagal, seperti mana yang dikata oleh Ashirah tadi. Jadi terbukti selama ini banyak cerita-cerita yang gagal. Sejarah gagal, apatah lagi sejarah lama, sejarah lampau, sejarah kemudian pun tak tengok. Artinya sejarah zaman British, zaman komunis, zaman apa pun orang tak tengok lah. Saya pernah berdepan dengan satu cerita Ranjau Sepanjang Jalan yang nak dijadikan seri drama. Dia minta saya mengarah, tetapi saya menolak sebab cerita itu nak dijadikan zaman sekarang. Okey, kan. Stesen dia kata dia nak dijadikan zaman sekarang. Saya kata kenapa jadi sekarang? Dia kata anak-anak dia tak nak tengok cerita dulu. Padahal sejarah Ranjau Sepanjang Jalan dalam tahun 60-an saja. Bukan sejarah zaman lampau. Itu pun sudah menggambarkan bahawa orang sekarang tak nak tengok. Okey, dia kata anak dia tak nak tengok sebab kenapa tak nak tengok? Sebab sudah tidak ada hubungan dengan kehidupan dia sehari ini. Dia tidak boleh merasa dekat dengan dia. Dia tak tahu apa kan. Jadi dia nak pindahkan ke zaman sekarang. Jadi saya tolak sebab saya kata isu dalam Ranjau Sepanjang Jalan itu adalah isu ketika itu. Isu perjuangan seorang petani Lahuma bermusuh dengan alam. Padi dia bermusuh dengan burung ciak yang magang padi, yang ketam yang merosakkan padi, hujan, ribut dan sebagainya. Dia bukan bermusuh dengan, dan musuh alam itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Okey, jadi satu, yang kedua pula Lahuma berburuk kaki bawa ke mati tercucuk duri nibung. Okay, kalau zaman sekarang ini tercucuk duri nibung, malangnya kalau watak itu mati tidak ada pertolongan daripada masyarakat sekeliling, ada kemudahan. Jadi banyak isu-isu yang saya tidak boleh buat. Dan tambah-tambah pula, novel itu adalah sudah menjadi karya agung milik sastrawan yang besar. Jadi saya tak nak ubahkan benda saya. Okey, balik pada situ. Pihak stesen TV mengatakan bahawa anak dia tak nak tengok cerita tu. Anak dia adalah gambaran orang muda. Masyarakat hari ini. Baik, itu satu persoalan. Yang kedua pula barangkali, sejarah semua orang tahu. Ada orang nak tengok sejarah, tetapi orang melihat satu pemikiran baru pada sejarah itu. Kalau kita tengok daripada yang disebutkan drama Korea dan sebagainya, kita melihat satu sejarah yang sama, tapi pemikiran yang kita dapat baru. Kalau kita hanya melihat sejarah seolah-olah kita melihat album orang kahwin, kita berada di tempat majlis kahwin, selepas beberapa hari kita tengok album kahwin. Oh ni aku ada sini, ini ada, aku tengok gambar ni, aku tahu gambar ni kat mana, gambar kat mana. Jadi apa kesan dia? Tetapi kalau album kahwin tadi kita ambil tiba-tiba gambar, gambar ni kat mana?
Aku ada macam itu. Kenapa gambar ni? Sudut mana dia ambil? Waktu bila dia ambil? Itu menjadi satu benda yang sangat menarik pada kita. Jadi begitulah apabila kita nak menulis soal sejarah, saya percaya apa yang dibuat oleh di Korea ataupun tempat yang luar di Indonesia terlalu banyak marah kan, cerita Thailand dan sebagainya. Yang pertama, mereka tidak menulis sejarah seperti ada yang kita baca. Dia meletakkan satu pemikiran baru yang ada lompong-lompong dalam sejarah yang dikatakan grey area dan sebagainya. Apabila kita minta itu, kita dapat satu pemikiran yang baru dalam sejarah. Sebabnya sejarah harus dilihat dengan setiap pemikiran yang baru. Setiap kali kita tengok sejarah, ada benda baru terjumpa. Setiap kita lihat sejarah, ada selalu. Kalau kita melihat sejarah, sama sebenarnya terlepas tengok. Sama juga macam ni, sama juga macam ni. Tidak ada maknanya sejarah kepada kita. Sebab sejarah harus hidup untuk masa depan. Jadi, melihat sejarah itu sejarah. Contoh, mungkin agak kasar, bukan kasar lah, kita tak berani. Kalau kita melihat Al-Quran, Quran relevan sepanjang masa. Okay. Tapi kalau kita melihat Al-Quran, tak berubah. Okay? Tak sesuai sekarang. Adakah salah Quran atau salah kita yang melihatnya? Sebab Quran itu sudah kita sedar, kita terima, relevan sepanjang masa. Tapi kita tengok, tak sesuai Quran zaman sekarang. Adakah kerana Al-Quran atau kita yang berfikiran? Itu. Jadi begitu dalam konsep kita melihat sejarah. Macam yang saya katakan tadi, Puteri Gunung Ledang. Okay? Puteri Gunung Ledang, dia kata orang suka. Sebab, adakah sejarahnya Puteri Gunung Ledang bercerita dengan Tuah? Okay, kalau kita baca dalam hikayat Hang Tuah, kita tak jumpa pertemuan itu kan? Betul. Betul. Tapi macam mana dia kaitkan? Jadi ada satu benda baru dalam Puteri Gunung Ledang yang menyebabkan orang suka. Itu. Ya, macam saya pernah tengok Wangi Jadi Saksi yang dibuat oleh Wei Haji Sa'ri untuk teater. Wangi Jadi Saksi adalah bukan Tuah yang bunuh Jebat dalam cerita dia. Adalah Patih Karmawijaya. Kan sudah Wei ubahkan daripada satu persepsi baru Wei tentang siapa yang bunuh Jebat. Tetapi menguatkan cerita Wei adalah Wangi yang menyaksikan pembunuhan itu. Okey, ini satu benda baru kan? Asal baru dan diperkukuhkan dengan lagi sebab musabab dan logiknya kenapa pembunuhan Tuah itu berlaku, kenapa fitnah kepada Tuah itu berlaku adalah kerana politik. Ini kita tak baca dalam sejarah kita pasal politik. Ini adalah politik di mana Hang Tuah sudah menjaga pelabuhan menyebabkan pembesar negeri tidak boleh menerima rasuah. Okay. Jadi harus ada pakatan yang berlaku, semua orang melibatkan Tun Perak sebagai bendahara yang mengetuai benda ni untuk fitnah kepada raja. Sebab Hang Tuah mesti dibunuh baru benda ni. Nak bunuh Hang Tuah kena raja saja. Ini satu cerita yang menarik tentang sejarah kita. Dan Patih Karmawijaya dia kata dia hanya menjalankan tugas daripada mesyuarat. Mesyuarat tadi tu, dia menjalankan tugas saja. Ini satu peristiwa semangat dalam sejarah kita. Dan kalau kita dapat melihat sejarah-sejarah kita dengan macam ni, saya rasa dia akan jadi lebih menarik. Betul, sangat betul. Sebab Tuan Sabri dah menyentuhkan politik. Ada satu soalan dari Haidar. Dia pun menyoal, adakah karya tema politik adalah satu tema yang paling mencabar dan berisiko tinggi untuk dihasilkan negara kita ini? Okey, ya. Okey, terima kasih. Soalan yang sangat mencabar juga. Ya. Dia sebenarnya mencabar kalaulah kita sangat rakus lah. Sama dengan politik juga kita punya rakus tadi. Saya kena bahaya. Tapi kalau penulis itu sangat indah, sangat berseni, menceritakan dengan berlapik, macam apa yang saya buat sangat berlapik, meletakkan pada wayang kulit, isu politik sebenarnya kan. Kita jangan fikir orang tak sedar. Kita harus fikir ada orang yang sedar apa yang kita buat. Kan. Samping itu peranan. Ada juga yang saya buat direct, yang tidak berlapik. Contohnya saya buat siri Tanya Sama Pokok. Siri Tanya Pokok, siri 13 episod, semua tentang politik negara ini. Isunya isu yang berlaku betul, tetapi saya letakkan pada sebuah kampung. Juga masih lapik, saya takkan letak nama ahli politik kita betul. Sebab politik kita sangat berbahaya sebenarnya, sangat bermasalah dan dia harus berhati-hati. Okay. Sebab politik kita tidak stabil. Selagi politik tidak stabil, selagi itu politik kita akan menentukan dia tidak bahaya. Selagi politik, kalau telah politik kita stabil, mungkin dia membenarkan sedikit. Tapi kalau dia tak stabil, jadi benar-benar mungkin boleh bagi bahayakan dia. Sebab itu kalau kita tengok kenapa orang politik melantikkan tenaga politik tadi,
kuasa politik di semua tempat. Difinas orang politik pegang, apa namanya, persatuan DSC orang politik pegang, semua dia pegang sebab politik memerlukan kuasa-kuasa dia yang lain support dia, pada dia. Sebab dia nak menggambarkan dia tak stabil lah. Tetapi kita masih lagi boleh menulis cerita tentang politik dan sangat berseni, dan cara berlapik dalam seni itu sebenarnya pada saya lagi orang suka, lagi orang hormati seni kita itu sendiri. Daripada orang cakap berterus terang, kita Ya, pun boleh lihat dan boleh baca, kalau berlapik maksudnya cerita yang Tuan Sabri tulis ni, orang akan berulang-ulang balik nak tengok ya, apa lapik sebenarnya, yang apa ya, yang dia punya, seperti yang ya, Tuan Sabri cakap tadi, apa ya, message yang betul. nak cuba nak sampaikan di sini. Ya, ya. Itulah sebenarnya nilai seni pada penulisan kan. Lepas tu sebab tadi sentuh tema dan genre. Sebab kalau nak pilih tema dan genre dahulu, saya pun sendiri tidak setuju kalau nak menulis, tema dan genre akan terus ada. Kadang-kadang tema dan genre tu akan keluar selepas hasil menulis, dan seperti saya punya pengalamannya, selepas kita habis syuting baru keluar tema. Sebab kita tak tahu secara penyampaian yang setiap dialog yang keluar tu. Betul. Tapi ada Betul. soalan dari Mas Nur Syafiqah. Sebab dia tanya, genre lebih baik ditentukan mengikut minat penulis, pengarah atau ikut trend yang netizen nak zaman sekarang. Jadi dia ni nak, sebab dia ni nak cuba menulis ikut genre. Tapi nak ikut mana? Ikut minat kita sebagai penulis atau kena ikut zaman sekarang? Baik. Saya macam saya kata pada tengah-tengah saya tadi, seorang penulis yang baik adalah dia ikut kata hati dia. Jangan penulis terpengaruh dengan tuntutan apa kehendak orang ramai. Kalau kita menulis atas kata orang minta, orang nak, ikut apa yang orang nak, akhir sampai bila kita akan jadi seorang penulis yang ada gagasan dan pemikiran kita sendiri yang untuk kita kongsi macam nak. Penulis pada saya, dia harus ada idea yang lain pada orang lain. Orang fikir satu benda, semua fikir gini. Katalah satu kes, orang fikir betul lah ini macam ni. Kes. Tapi dia pakai menulis, aku rasa lain lah sebenarnya. Harus ada penulis. Aku harus angkat yang ni lah sebenarnya. Balik pada apa yang saya kata, sudut pandang tadi. Harus ada sudut pandang yang berbeza. Sudut pandang yang berbeza untuk menjadi seorang penulis yang ada peribadinya dia sendiri. Apatah lagi kalau kita nak belajar menulis, baik kita belajar menulis benda yang sekeliling kita angkatlah betul benda yang pengalaman kita. Pernah berlaku pada saya seorang penulis anak muda, perempuan, dihantar kepada saya yang telah diluluskan oleh stesen TV sekalipun sebenarnya, iaitu tentang sebuah cerita yang saya tak rasa ini masyarakat Malaysia. Saya tak rasa ini cerita di Malaysia, tak pernah berlaku di Malaysia macam ni. Jadi saya jumpa penulis dia, saya tanya awak mana? Dia kata dia orang Kelantan. Orang pantai Bacuk. Saya tahu, kenapa tak tulis pasal Bacuk? Bacuk tentang nelayan, tentang ambis ikan, tentang apa sangat cantik, tentang ombak. Kenapa awak tulis sebuah cerita yang tidak berlaku di Malaysia? Apabila tidak berlaku di Malaysia, awak meraba-raba cerita tu. Mencari-cari cerita. Sebab mungkin ini yang dia rasa ini yang orang nak tengok. Jadi dia meraba cerita. Jadi cerita tu pada saya sangat gagal, sangat tidak berpijak di bumi kita ni. Sedangkan apabila kita buat di Malaysia, bumi kita, latar belakang budaya kita, jadi kita dapat satu cerita tentang pemikiran dan budaya orang lain sangat tidak berpijak pada kita. Jadi pada saya lebih baik kalau adik nak menulis tu adalah sebagai penulis harus ada dia punya pegangan dia sendiri. Jangan ikut trend. Kalau pun nak ikut trend, harus ada sudut pandangan lain pada trend itu sendiri. Katalah semua orang cerita hantu. Okey, trend dia hantu. Hantu yang macam mana kita nak buat sebagai seorang penulis baru? Apa pikiran kita kan? Contoh mudah, saya tak suka cerita hantu. Sebab pada saya cerita hantu hanyalah semata-mata untuk takutkan orang saja. Tidak ada benda lain selebihnya. Berusahalah dia untuk orang takut saja. Tapi kalau ada sisi lain, cerita hantu, tetapi sebenarnya apa dia nak sampaikan? Tentang isu apa tentang dalam keluarga ni sebenarnya? Isunya percaya sangat bomoh, saya kata. Isu khurafat. Jangan hantu tu yang lebih. Jadi harus ada benda lain pada saya. Betul. Kalaulah terjawab soalan saudari itu tadi. Okey. Terima kasih Tuan Sabri. Ada satu soalan tapi dia bukan berkaitan dengan menulis.
Dia tanya ada Nurul Inani, macam mana cara nak cari funding untuk sebuah movie. Tetapi saya nak tukar ayat tu sikit. Okay, cara cari funding movie. Tapi ada ni, dengan pengalaman industri saya pun sendiri. Okey. Ada orang nak funding sebuah rekaan skrip ini. Tetapi orang nak fund ini suruh ubah skrip tu ikut kehendak dia sebab dia yang bayar. So sebagai penulis, macam mana kita nak menghadap cabaran ini? Ini kita punya rekaan, tapi memang ada orang nak bayar nak untuk kita menghasilkan rekaan tapi nak ikut cara dia. So apa yang kita boleh buat supaya kita punya rekaan sendiri tidak hancur walaupun atau kita lepaskan peluang itu? Okey, ini bagus. Saya suka soalan ini sebab ini menjadi dilema kepada penulis sebenarnya kan. Menjadi sangat dilema kepada penulis. Dia harus pegang dia punya jati diri dia ataupun dia harus berkorban untuk imbuhan dan sebagainya. Okey, bukan sekadar imbuhan, malah kita katakan juga bahawa berkompromi. Berkompromi. Kadang-kadang banyak penting kita berkompromi, ada juga kepentingan kita berkompromi. Kalau kita sedikit berkompromi, misalnya kata, kita akan beri peluang banyak kerja pada orang. Contoh. Kalau kita berkeras tak nak, mungkin kita tak bagi peluang pada kerja pada orang. Ini menjadi satu benda banyak yang harus dipikirkan oleh penulis. Apa yang pada saya, kalau berlaku pada saya akan cubakan pertahankan dulu. Kita seharusnya mempertahankan dulu sehingga kita kalah. Jangan pertahankan sehingga kita menang. Sebab kita menang tadi tidak payah pertahan. Kita masuk pertahan tadi sangat kalah. Okey, aku dah pertahan dah, aku dah kalah dah. Okey, alright. Bila dah kalah sama ada kita nak buat atau tak nak buat, itu bergantung pada kita. Okey, kita nak buat atau tak buat. Kita juga boleh buat, kita juga boleh meneruskan buat dengan ada apa yang dia nak dan apa juga pihak kita tawarkan balik. Sesama tahu nak, aku nak macam ni. Okey, boleh. Syaratnya aku pun nak macam ni juga. Sebab yang penting cerita kita tak rosak dan dia harus faham kita tidak merosakkan cerita kita, tidak mengorbankan idea kita itu sendiri. Dia boleh membetulkan cerita kita, tidak ada masalah. Sebab cerita juga perlu dilihat oleh orang lain dan tidak masalah, isu macam tu tidak masalah. Tetapi adakah dia akan mengorbankan hak kita, hak asas kita, apa yang sebenarnya kita nak ceritakan begitu. Kalau mereka merosakkan apa sebenar inti kita cerita, kita bercakap dia. Ini kita nak ceritakan. Okey, saya boleh buat cerita ni tapi saya ketarik benda ni. Isi cerita okey saya tarik. Kita boleh buat cerita yang lain. Mungkin akan menjadi satu cerita yang lebih bagus lagi nanti. Jangan risau sebab ilham tidak akan putus. Kan dia akan bertambah bagian terbaik. Tidak rugi kalau idea kita itu ditolak dan dibuat lain sebenarnya. Itu ada juga tidak rugi kita. Kita yang berikan idea, sebenarnya kita tidak rugi apa-apa pun. Dan malah orang menolak idea kita lah orang yang akan rugi sebenarnya. Tak apa, kita boleh ada tempat yang kita boleh berkompromi, ada tempat yang kita boleh pertahankan dia. Tetapi pentingnya juga pertahankan sebab orang akan melihat kekuatan kita. Kalau satu skrip kita tak pertahan, dua skrip tetap orang tak nampak secara kita. Jadi kita ada kekuatan. Mungkin kalau katakan saya ada kekuatan dari segi saya pertahankan. Sama saya banyak mempertahankan. Saya banyak perkataan. Sama ada milih pelakon atau milih cerita. Tapi ada juga yang saya terpaksa berkompromi. Jadi dalam soalan ini susah kita jawab satu perkataan. Bergantunglah pada situasi, masa, keperluan. Dia macam hukum fiqh juga, dia boleh berubah. Sebab kita pun nampak di luar negara, macam mana diorang boleh dapat funding yang sangat besar sebab diorang berkompromi bukan sahaja daripada funder tapi daripada orang kata sponsor-sponsor dalam filem. Menyatakan filem ni tidak dapat dalam sponsor dalam Malaysia, bukan tidak dapat. Cuma kita kurang faham dia punya proses kompromi. Ini yang saya faham daripada Tuan Sabri. Sebab ada yang ramai penulis dengar sponsor terus takut tak nak. Sebab diorang takut terus diorang punya cerita terganggu. Itu yang kita kena buat dia punya penilaian sendiri macam mana kita boleh kompromi mendapatkan hasilkan karya kita berhasil. Kalau tidak dia akan simpanlah selama-lamanya kalau tidak ambil peluang.
Jadi betul. ada lagi satu soalan dari Adam. Mm-mm. Dia punya soalan, apakah pengalaman paling perit Tuan Sabri pernah mengalami sebagai penulis? Okey, baik. Sebenarnya setiap kali menulis, setiap kali saya jumpa dengan keperitan tu. Sebab walaupun kebanyakan karya-karya saya yang menulis sendiri, uh, dan hampir keseluruhannya saya tulis balik. Okey, artinya saya menulis sendiri. Tetapi saya masih lagi sebenarnya belum ada disiplin seorang penulis. Tidak ada lagi pemikiran disiplin seorang penulis yang boleh duduk menulis tak. Saya tak ada disiplin lagi. Saya masih lagi duduk dan merayau, tulis tiga kata keluar, saya okok, jalan-jalan, saya balik. Jadi saya ada disiplin itu. Itu adalah keperitan yang saya lah sebab saya nak gabungkan cerita, saya nak saya cerita dan saya nak cerita saya tidak ada boleh orang pertikaikan maksudnya. Selepas ni pertamanya adalah kepada pelakon. Pelakon tak masalah. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kita harus ada jawapan kepada semuanya. Itu masalah utama. Sebab kita mungkin terlepas. Okey, itu adalah keperitan. Keperitan itu adalah keperitan pribadi. Saya tidak keperitan yang mungkin yang saudara bertanya itu maksud lain kan, untuk saya dia buka kepala dan sebagainya. Nak jumpa, nak jual ke, nak apa ke. Saya tidak mengalami keperitan yang macam itu, insyaAllah. Sebab saya bukanlah seorang penulis skrip yang saya jual. Saya buat skrip untuk saya. Okay, jadi saya dalam satu. Artinya kita dah confirm, okay, saya buat. Tapi peritnya saya adalah macam mana saya nak menjadikan cerita itu supaya penonton, pelakon saya tidak boleh pertikaikan dari sudut logiknya kenapa berlaku macam ni, kenapa macam ni. Itu satu masalah yang sangat rumit. Hingga kan terpaksa saya korbankan. Contohnya sekarang ni saya tengah nak buat satu cerita, flashback dia adalah 3-4 tahun dulu, bila saya ukur dengan umur pelakon semua, saya kena letak flashback dia tu tahun 68. Saya tak boleh letak tahun 80-an. Okey, ini logik. Sedangkan saya dah buat treatment dia tau. 1, 2, 3 episod. Saya kena ubah balik semua benda tu untuk sesuai. Sebab kalau saya letak tahun 80-an flashback, banyak benda yang saya boleh ada. Keretanya masih ada apa kan. Dari tahun 68, tak boleh ni. Saya kena ubah balik cerita saya daripada driver lori kepada bukan driver lori. Mana saya nak cari lori tahun 60-an. Saya katakan. Jadi benda-benda macam ni menjadi satu keperitan. Kadang-kadang saya kena ubah balik semua pempunyaan dari satu perkara saja. Saya tak tulis, saya tengok umur je. Umur pelakon dengan umur ni. Kalau tahun dulu berapa umur dia ni? Dah tak logik kan. Dengan dia sekarang. Satu kes saja saya kena ubah semua habis. Itu adalah sebagai satu contoh keperitan yang saya sedang lalui hari ini. Okey. Terima kasih Tuan Sabri. Maksudnya Tuan Sabri ini memang walaupun penulis dan berkarya yang sangat kreatif, tapi yang penting juga mengikutkan dia punya realistik. Terus, saya percaya. Saya Sebab percaya pada realistik. sebab kalau ikut juga, walaupun sejarah ke apa, genre sejarah apa semua, orang sekarang, zaman sekarang lah, netizen sekarang, dengan kita punya social media, dorang akan lihat, dorang akan kaji balik-balik cerita tu balik, sebab cerita ni sudah available dan social media. Diorang akan kaji balik, kenapa dia punya cerita flashback ni macam gini, maka umur dia begini. Jadi ini yang sebab ada orang komen sini memang respect, sangat respect kepada Tuan Sabri, sebab dia Tuan Sabri ni meletakkan realistik, logik dalam cerita. Sebab itu yang sangat penting juga kalau nak buat penceritaan, dalam teknik penceritaan. Sebab ada juga yang saya ingat tadi, Tuan Sabri kata, kalau nak buat, kalau bermula daripada ending kan, kadang-kadang ending akan berubah kalau jalan cerita act 1 atau act 2 dah tukar supaya dia masuk logik. So, ada lagi satu soalan di sini. Sepanjang kerjaya Tuan Sabri sebagai karyawan, pernahkah ada respon penonton yang tersinggung dengan skrip? Jika ada, bagaimana Tuan Sabri handle yang netizen ni tersinggung dengan skrip karya Tuan Sabri? Okey.
Alhamdulillah, saya tak nampak jumpa lagi yang seseorang tu yang rasa macam tu, yang tersinggung dari macam-macam sudut. Ada yang kata, contohnya ada yang katakan, kau cerita tentang orang Kelantan tak macam tu. Saya kata, kenapa kau jahat sangat orang Kelantan? Okey. Tapi tidak pernah ada lagi yang menyinggungi saya dengan hal-hal macam tu. Apatah lagi hal-hal peribadi kan. Sebab macam kita katakan tadi, seni bercerita, teknik bercerita harus kita fahami dan kita harus supaya perasaan tersinggung itu boleh kita elakkan. Contohnya, Poya, sebab Poya, kenapa saya ada 6 orang Poya dalam satu Poya saya tu. Saya meletak 6 orang Poya, 6 orang realiti yang saya kenal di luar untuk saya letakkan satu Poya saja. Supaya orang tidak akan kata, saudara mara dia anak bandar kata, kau cerita tentang ayah aku. Saya kata. Kau sentuh inisial ayah aku. Tak. Benar-benar, ni orang lain. Ada 6. Ada 6 cerita benar. Bila ada 6 cerita benar, kita satukan, dah tentu dia akan menjadi tidak benar. Dan tidak ada masalah. Jadi, saya akan sangat menjaga tentang singgungan itu. Walaupun saya sudah menyentuh soal latar budaya dan pemikiran orang jahat dan orang. Tapi, dalam soal yang lain, saya ada balance kan dia timbal balik dia di akhirnya. Sebab kita bukan nak menyentuh soal peribadi orang semata-mata. Kalau ada saya jumpa dengan seorang kawan saya yang sangat peribadi buruk, saya nak ceritakan tentang dia supaya ada kesedaran pada orang lain. Jadi saya harus ada buruk tu bukanlah semata-mata buruk je saya bercerita. Jadi setakat ini insya-Allah satu lagi saya rasa dialog itu menjadi sangat penting untuk kita menghindarkan jadi setakat ini tidak ada lagi ada orang yang marah atau merasa tersinggung atau merasa kecil hati atau kecewa dengan apa yang saya tulis, walaupun saya cerita tentang latar belakang sebenarnya kehidupan dan budaya tertentu itu sendiri. Syukur Alhamdulillah macam itu Tuan Sabri. Okay, sebelum kita habis hari ini, saya nak bagi peserta lihat ada 2 minit video beberapa hasil kerja Tuan Sabri Yunus, 2 minit punya trailer. Jadi Tuan Sabri pun boleh lihat juga. Barulah beri kata-kata terakhir. Saya ada buat kompilasi 2 minit trailer hasil-hasil kerja Tuan Sabri Yunus. Okay, kita semua peserta kita semua lihat ya. Kita nonton sama-sama. Baik daripada polis. Serah diri. Ajar iman sekali. Tuh. Yalah, pergi dia buat hal. Pulang pada sekali. Apa? Ayo, air ni. Mula ambil dengan aku. Aku nikah akan dikau Zakaria bin Raus dengan Siti Hasan. Ya, bot. Siti mau ikut mana? Tak ada Siti Hasnah. Dah. Saya main nyanyi kau dia. Kita memang betul-betul sungguh nak belajar ni. Nak royak kamu, yang royak kulit kita ni. Amanah. Tanggungjawab. Bukan sekadar main royak bawa cerita gitu lah. Main banyak sikitlah. Kalau panggil kat timur belakang. Gegar, letak tinggi. Boleh tak? Awak jadi Nanti Pok main doa kamu depan kamu. Budak buta. Beramat baik pada sini. Aku kamu nak di Mekah. Nak tengok kubur mak aku. Berapu. Budak besar ni nak pergi Mekah apa? Aku takut nanti tak ada tobat tempat kat bah. Butat, atau butat. Kalau sungguh nak pergi Mekah, mari tempat aku.
saja. Aku bukan nak jual. Itu kita di sudut-sudut dan orang cakap tester apa beberapa kerja hasil Tuan Sabri Yunus. Memang banyak lagi. Kalau banyak lagi memang kita beberapa jam akan melihat berapa banyak hasil kerja Tuan Sabri Yunus. Ini yang kita dari lihat ada beberapa lah dari 2016 dan 2020. Okey, sebelum kita nak akhir hari ini Tuan Sabri, apa kata-kata yang terakhir bagi peserta kita yang nak memasuki industri ini sebagai penulis atau sebagai penulis, sebab Tuan Sabri kata memang kebanyakannya yang dalam peserta ni pun tak ada academic punya learning. Jadi itu yang diorang memandang inspirasi daripada Tuan Sabri yang boleh berjaya dalam sini walaupun tak ada academic, macam mana boleh berjaya. Okey. Okay, baik. Alhamdulillah, syukur. Saya dalam sepanjang kehidupan saya ni, Tuhan mengaturkan dengan sangat sempurna. Dan itu yang saya bersyukur. Setiap 10 tahun sekali saya mengalami fasa berubah setiap 10 tahun sekali. Ini ceritanya panjang, tak apa. Saya tak cerita yang tu. Okey, untuk jadi balik pada nak meletakkan diri sebagai seorang penulis, pada antara apa yang saya tekankan untuk diri saya sendiri, nak jadikan naskah macam yang kita bincang daripada awal tadi, macam mana kita susun naskah. Tapi yang paling penting yang kita tidak bincang tadi, cantik sekali bila saya letak akhir ni, adalah pemilihan dialog. Seorang penulis harus bijak memilih dialog. Kalau kita tanyakan kebanyakan kawan-kawan bila saya tanya apa itu dialog, rata-rata akan menjawab perbualan, kan? Percakapan antara watak dengan watak, gini. Tapi bukan itu sebenarnya konsep dialog. Saya selalu jumpa skrip, kita selalu jumpa skrip, Waiman nak berlakon sekalipun kita akan dapat skrip. Sekarang ini, skrip sekarang ini dia tidak ada sediakan sinopsis, latar belakang dan perwatakan. Kita buka daripada cover depannya, nama tajuk, nama pengarah, nama seri-serinya, kita buka aja terus scene pertama. Apabila kita jumpa macam tu, kita akan jumpa dengan dialog. Sebelum kita tahu apa ceritanya, kita akan berjumpa dengan dialog. Sebab dialog akan bawa cerita. Tapi kalau dialog itu sangat tidak kemas, dialog itu sangat kita rasa, alamak, kenapa dia cakap macam ni? Jadi selalunya saya akan menghabiskan satu skrip itu mungkin seminggu, 2-3 minggu saya habis. Tapi kalau dialog yang bagus merangsang saya untuk baca, saya akan habis dalam masa 1 jam sebelum habis. Jadi dari situ saya sedar bahawa pemilihan dialog sangat penting. Dan sebagai penulis, boleh saya katakan di sini, ada 3 peranan utama dialog yang harus ada sewaktu kita menulis. Dia ada peranan dia. Yang pertama, kita katakanlah peranan dialog ini untuk menggerakkan cerita. Semua sedang kan. Kalau dialog yang tidak menggerakkan cerita, tak payah kita tulis. Kalau kita agak-agak dialog ni tak penting, tak menolak cerita, tak payah kita tulis. Kita jangan, kita edit awal-awal lagi, tak payah kita tulis. Jadi dengan 1 dialog, 2 dialog, kita dah tahu dah ke mana cerita nak akan pergi. Okay. Yang kedua, dialog itu terus kita tahu siapa watak. Daripada dialog itu kita mengenali watak dan perwatakannya, siapa latar belakangnya, kebijaksanaannya macam mana dengan dialog. Tapi kalau dialog itu kita tak boleh bezakan siapa yang berdialog pada siapa yang berdialog, latar belakangnya macam mana, itu juga sangat mengusahakan kita. Yang ketiga, dialog itu harus melekat pada penonton. Dialog itu harus lekat pada penonton. Jadi harus lekat pada penonton. Contohnya, saya sering bagi contoh macam ni pada kawan kita. Dialog Hantuah, tidak Melayu hilang di dunia. Dialog itu sampai sekarang orang ingat. Tapi dialog itu diberikan oleh penulis kepada Hantuah. Kan diberikan oleh penulis kepada Hantuah untuk berdialog. Jadi penulis harus memilih dialog yang boleh melekat pada penonton. Jadi kalau kita tengok juga Piramli, komedi Piramli kan, sampai sekarang kita melekatkan pada kita kan. Itu dialog. Ya, dialog. Tetapi bukan komedinya. Kita tidak akan komedinya. Masa tu kita akan melihat komedi Piramli, kelakar dialog ni. Tetapi akhir-akhir ini kita akan melihat bijaknya dialog itu. Sehingga kita berkata, wah, Piramli daripada dulu lagi dah tegur belum ni. Berarti dah tegur tu ada bijak.
Dah bawa teguran, dah ada pemikiran dah. Jadi situ pentingnya peranan dialog. Pada saya sebenarnya seorang penulis harus bijak meletakkan dialog pada watak, harus bijak memilih watak dialog-dialog yang dirasa penting, dirasa perlu saja. Kalau sekadar 2 muka surat duduk dalam kedai kopi, kita masih duduk bincang pasal air apa nak minum, nak minta straw, tak minta straw, jadi benda tu tak menggerakkan cerita kita. Jadi dia bukan sekadar nak linkkan kita. Sebab itulah kan dalam skrip kita, whatever orang tu ada satu scene saja dan ada 2 dialog saja, tapi harus pastikan dialog dia itu akan menggerakkan yang penting pada cerita ni. Kalau tidak, tak payah ada, tak payah wujudkan watak. Jadi selain pada itu, apa yang kita cari cerita yang baik, apa yang kita cari adalah yang penting adalah macam mana kita meletakkan dialog kepada cerita-cerita kita tadi. Kalau kita perhatikan dalam siri Pak Uyah, pada saya, making ni sangat simple, cerita sangat simple, tapi dialog dia yang membuatkan orang ingat. Kita meletakkan Pak Uyah ada satu manusia yang hidupnya penuh falsafah dalam dunia gangsterismnya, dan falsafah itulah dia ada sisi baik dan sisi buruk sebab dia ada falsafah sendiri. Dan falsafah pada orang-orang itu harus sesuai dengan watak dia. Kita tidak mungkin letak Pak Uyah berfalsafah seperti falsafah dia ambil daripada Julius Caesar, dia ambil daripada Shakespeare, sebab dia tak pernah tahu siapa tu. Tapi falsafah watak itu adalah sekeliling dia, sekitar dia saja menjadikan dia hidup berfalsafah. Jadi saya rasa yang paling penting seorang penulis menjaga dialog dia. Okey, terima kasih Tuan Sabri. Syukur alhamdulillah peserta-peserta ni dapat membelajar yang dari orang yang sangat berpengalaman dan orang cakap bahasa English dia national treasure of Malaysia lah. Saya tak boleh cakap Melayu dia, tapi in English you are a national treasure of Malaysia. Tinggi sangat tu. Tinggi sangat tu gayat saya. Walaupun apa orang cakap tapi apa yang saya lihat pada sendiri dan juga pada komen di sini memang Tuan Sabri Yunus ni ialah idola kepada banyak orang yang nak menulis, nak masuk dalam kreativiti, dan juga sebagai penonton ialah idola kepada diorang. Dan seperti dan juga kami punya kru di belakang tabir ni cakap membesar dengan Sabri Yunus. You are their childhood. So ini yang kenapa yang boleh jadi idola dan national treasure to Malaysia juga ini. So kami ingin mengucap terima kasih dan bersyukur alhamdulillah yang dapat memberi masa kepada peserta-peserta dalam sini dan juga memberi ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat dihargai oleh semua di sini. Ya. Apapun apa yang saya cerita hari ini adalah satu pandangan peribadi saya semata-mata. Saya tidak mewakili mana-mana pemikiran sarjana atau kumpulan mana-mana persatuan apa-apa, adalah peribadi saya sendiri dan saya kalau rasa ada manfaat, okey, terimalah dengan baik. Kalau ada rasa mana-mana yang saya rasa tak boleh, tolak tepi, tak ada masalah. Ada satu orang cakap you are representing Sabri Yunus. Okay, syukur alhamdulillah. So terima kasih kerana menghadiri dan memberi peluang kepada peserta ini. Jika ada peluang lagi, insya-Allah kita boleh teruskan dengan bengkel online. Sebab kita pun masih menunggu tengah lockdown ni, masih belum boleh berjalan lagi. Jadi ada peluang masa depan lagi untuk kita nak bersambung belajar dengan Sabri Yunus. InsyaAllah. Terima kasih juga pada semua. Saya nampak ramai juga tu. Okay, alhamdulillah. Ya, ramai memang masuk. Ya, kalau mana-mana peserta tadi tu, kalau ada berjumpa saya di mana-mana, beritahu. Tegur saya, beritahu. Saya peserta sama. InsyaAllah kita akan lebih bincang kat luar, insyaAllah. Cakap peserta, creativity never stops 4.0. Jadi Tuan Sabri Yunus akan ingat ya. Okay, ada yang peserta boleh unmute, kata-katalah pada Sabri Yunus sama-sama terima kasih ke. Terima kasih Tuan Sabri. Terima kasih. Alright, sama. Semoga Allah rahmati Tuan Sabri Yunus. Ya, begitulah juga pada anda dan semua, dan pada saya, semoga ada manfaatnya pada pertemuan kita ni. Semoga ada manfaat. Okay, syukur alhamdulillah. Okay, saya pun amat sedih dan kita punya bengkel untuk hari ini ialah telah
tamat untuk hari ini. Dan kalau siapa yang tidak sedar, kita ada special guest. Siapa perasan special guest kita siapa dekat atas tu? Apa? Ama. Cik Ahmad. Oh, Ahmad. Ahmad. Tengok, bukan kita saja, kita punya pelakon-pelakon. Terima kasih Encik Sabri. Terima kasih. Mak, aku dah bagi tahu tadi. Jangan masuk untuk peserta saja. Takut masuk. Aku cuma tahu kau. Peserta lah, saya pun peserta. Okey, alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Okey. Maksudnya semua kita sentiasa belajar. Kita tidak berhenti belajar di sini. Sama. Walaupun kita Sama, saya juga. Betul. Sama, saya juga. Saya hari-hari belajar. Terima kasih. Terima kasih juga. Alright. Okay. Alright, Terima bagus. kasih kepada peserta semua. Terima kasih Ahmad, terima kasih Syahid, terima kasih kepada Finas, terima kasih kepada Prisma memberi peluang untuk bengkel online ini. Creativity Never Stops 4.0. Jangan lupa semua berikan penilaian untuk semua kita punya pengajar-pengajar hari ini ialah Asma Nadia, Nadia Han dan Sabri Yunus. Dan juga kalau dapat juga Sakit ke yang? dan semua akan dapat sijil digital daripada pengajar untuk yang bengkel Creativity Never Stop 4.0 ini. Masih hebat dia itu nasi ayam yang. Jadi untuk hari ini kita ingin mengucap selamat tinggal dan semua di sana please stay safe, jaga penjarakan sosial, dan yang mana yang fasa 2 tu tolong jangan masuk fasa 1 balik ya. Dan fasa 2 tu syukur alhamdulillah. Yang fasa 1 tu tolonglah duduk kat rumah, jangan buat apa-apa yang tak penting. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua dan juga memberi masa jadi peserta dalam sini. Saya Faris Ishak, saya ingin mengucap terima kasih dan selamat Hari Merdeka, selamat Hari Malaysia juga datang ini minggu depan ini. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Terima kasih penganjur. Terima kasih. Terima kasih penganjur. Sama-sama. Hai semua, harap berjumpa lagi. Terima kasih ya. Jangan lupa isi penilaian, nanti akan dalam WhatsApp group juga ada dia punya link di sana semua. Nak tanya untuk sijil nanti. Pastikan email tu betul dalam penilaian dan nama tu betul. Akan di email dia punya sijil digital. Baik, terima kasih. Terima kasih Encik Faris. Sama-sama. Kongsi kau. Di mana kau Adul? Kau pergi mana? Tadi ku nampak kau makan burger. Memandu lagi kau, hati-hati memandu. Si Roni diam-diam dari tadi, si Roni. Ada komposer kita satu nih, Thomas nih satu. Bill, sambunglah Bill, sambung. Ya sambung lain ya. Ajat pun masih ada. Jadi macam mana? Perkongsian kita nih hari sangat bertualang. Nanti kita jumpa di grup yang akan dibuat oleh kita punya penganjur. Iya. Dia akan buat satu grup untuk bengkel ini. Kita jumpa lagi. Bye. Sampai Tuan Rani. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Nanti pihak penganjur akan buat satu grup untuk ini bengkel. Jadi kita boleh Sudah terus ada grup WhatsApp. Thank you. Siapa yang berkawan di sana boleh share dia punya WhatsApp link, WhatsApp group link ya.
Ya, Tuan jangan lupa buat satu grup untuk kami punya grup. Jadi kita punya discuss, kita boleh terus ber-WhatsApp untuk kita punya industri. Oke, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, tetapkan ini grup supaya kami dapat selalu info-info yang dianjurkan. Nanti yang siapa kawan-kawan sudah dalam grup, sudah ada dalam grup ya. Ada dia punya link, nanti share dia punya link ya. Oke, Tuan. Kalau tengok dalam chat WhatsApp grup pun sudah ada. Betul, Tuan. Mana tahu Tuan ini grup ada skrip. Betul, ada yang skrip yang menarik. Ya. Semua yang terlibat akan berlakon, wow. Betul. Macam mana bakal mau ini? Mau tekan supaya boleh bercakap? Dengar sudah suara Dengar kau. cakap. Saya tidak pandai. Dengar sudah suara. Dengar sudah lagi. kah? Dengar. Oh. Kuat. Nah. Terang kah? Kau Ya, tekan terang. Oh. Kau punya mikrofon tuh bukan alang-alang tuh. Mengharap karyawan Sabah baru. Ingatkan tidak kuat. Susah hati sudah saya. Tidak bercakap sama tuan-tuan semua. Tapi nampak Jadi, ada yang sudah boleh masuk makan di restoran sudah. Kami di sini kita baru pilih lagi. Di Kota Marudu Sabah tuh oke Jadi, sudah. Ini di Keningau nih. Wah. Itulah nampak di Keningau Kota Marudu. Itu kampung nenekku Kota Marudu. Bila lagi ada nih. Bila lagi ada project. Project bengkel nanti. Nanti akan Tuan bagi tahu di grup. Ya. Nanti tengok dalam chat boleh invite semua. Oke. Oh, oke juga itu kalau begitu. Nanti tengok dalam email juga ya. Jarang saya buka email. Buka lah email. Macam mana mau menulis kalau tidak email?